Hello, hello. Dengar tak? Ada suara tak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu taala, pada malam ni kita bertemu lagi dalam siri live Facebook. Pada malam ni selalunya nak baca tafsir surah Al-Kahfi, ayat surah Al-Kahfi lah, dan kalau ikut pada malam ni kita nak kupas ayat yang ke-47 dan ke-48. Cuma pada malam ni ana cadang nak bincang satu tajuk yang orang duk bincang sekarang lah, bising berkenaan dengan seorang pemain hoki yang telah berkahwin dengan seorang perempuan Muslim yang telah mendapat liputan begitu besar dalam kalangan kita, rakyat Malaysia. Dan akhir sekali kita tengok ada berbagai-bagai komen lah yang dalam Facebook, dan hingga mendapat respon daripada beberapa pihak, termasuklah Menteri Agama Dr. Zulkifli Al-Bakri, Dr. Mazhar, Mufti Perlis. Bahkan Sultan Johor pun ada buat statement sebab perempuan itu rakyat Johor. Jadi di situ tu berlakulah sedikit wacana perbincangan, dan apabila kita baca respon yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh ilmu itu, kita tengok rupa-rupa respon daripada mereka itu mendapat respon lain daripada pihak, mendapat respon pula daripada pihak-pihak lain. Jadi anda cuba nak bincanglah, nak kupas, dan mungkin ada soalan-soalan daripada kawan-kawan. Boleh tanyalah dekat ruang komen tu ataupun nak bagi pandangan, dan anda akan cubalah kupas sebaik mungkin, dan kita nak cari macam mana perkara ni kita lihat dalam kerangka lebih besar dan boleh memberi implikasi kebaikan kepada kita semula, insyaAllah. Baik. Perkara nombor satu yang kita kena bincang dalam isu ni, kita tengok ramai sangat orang pergi tuduh dua orang itu, iaitu lelaki dan perempuan itu, sebagai kafir. Itu nombor satu. Yang keduanya, bermaksud di situ ada satu tajuk dia panggil takfir. Yang kedua ni ada satu lagi tajuk, tajuknya adalah nikah itu sah ataupun tidak. Jadi bila kita tengok dalam isu ni, sebenarnya ada dua isu yang perlu kita wacanakan, yang perlu kita bincangkan. Yang pertama, apakah mereka yang melakukan ritual perkahwinan itu dan sujud dekat tempat dia tu, tempat ibadat dia tu, apakah itu boleh memberi implikasi sebagai terkeluar daripada agama ataupun tidak. Dan satu lagi, isunya adalah apakah nikah itu dikira sebagai sah ataupun tidak. Itu dua tajuk yang kita nak bincang lah. Okey, nombor satu, kita kena ingat sebenarnya Ahli Sunnah wal Jamaah ni dia tak sama dengan dalam isu mengkafirkan orang ini. Ahli Sunnah wal Jamaah berbeza dengan beberapa aliran-aliran yang lain dalam kalangan orang Islam. Kita tengok dalam sejarah orang Islam, kelompok yang mudah untuk mengkafirkan orang ni yang pertama adalah Khawarij. Khawarij adalah satu kelompok yang kalau dia nak mengkafirkan orang ni agak senang. Bahkan metodologi dalam fahaman Khawarij itu sendiri adalah takfir antara perkara besar dalam wacana Khawarij. Yang satu lagi adalah Syiah. Syiah ni dia agak mudah juga untuk nak mengkafirkan orang. Okey, contoh kalau kita tengok, lihat pada geng-geng Khawarij. Khawarij ni mereka mudah menuduh kafir kerana mereka menilai beberapa hadis-hadis ataupun Al-Quran yang pada pandangan mereka, apabila orang itu telah melakukan dosa besar maka kafir. Itu cara fikir orang Khawarij. Sebab itu adapun konsep dosa besar maka orang itu sebagai kafir, ini tak berlaku dalam aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah ni sebenarnya satu-satunya aliran yang agak susah untuk nak mengkafirkan orang sebenarnya. Susah nak kata kafir ke orang ni, susah. Selagi mana boleh takwil, dia akan takwil. Itu aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi Khawarij tak, Syiah tak, dia agak mudah. Kalau Khawarij, pelaku dosa besar dikira sebagai kafir. Sebab itu bila kita tengok dia orang menafsirkan Al-Quran, mereka menafsirkan hadis Nabi SAW, dalam metodologi mereka, mereka mudah menuju ke arah itu. Contohnya macam satu hadis Nabi SAW. Nabi SAW ada kata dalam hadis, kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka dia hendaklah muliakan tetamunya.
Jadi dalam hadis tu Nabi SAW kata barang siapa beriman dengan Allah hari akhirat, dia kena muliakan tetamunya. Khawarij ni dia fikir dalam hadis ni, dia kata kalau sekiranya kita beriman dengan Allah hari akhirat, muliakan tetamu, tiba-tiba kita tidak memuliakan tetamu, makanya kita tidak beriman dengan Allah, tidak beriman dengan hari akhirat. Nampak? Jadi cara fikir Khawarij itu tu dia orang menyimpulkan bahawasanya pelaku dosa besar kafir. Begitu juga dalam beberapa Al-Quran lah yang dirujuk oleh mereka. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kata Allah Taala sebut tanggungjawab bagi orang yang ada kemampuan, hendaklah dia pergi menunaikan ibadat haji jika ada kemampuan. Faman kafara, barang siapa yang kufur. Kufur di sini merujuk kepada orang yang tidak menunaikan ibadat haji. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Taala itu maha kaya daripada segala alam ini. Jadi dia kata Allah Taala guna kalimah kafir. Jadi apabila orang itu tidak menunaikan ibadat haji dalam keadaan dia mampu, dia sudah melakukan dosa besar. Apabila dia dosa besar, maka dia dikira sebagai kafir. Ini penafsiran orang Khawarij. Ahlussunnah wal Jamaah lain. Ahlussunnah wal Jamaah tafsirkan sebenarnya faman kafara dalam ayat ni bukan merujuk kepada terkeluar Islam, tapi kafara di sini merujuk pada kufur nikmat, iaitu merujuk pada satu Al-Quran yang Allah Taala kata la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang syukuri nikmat aku tambah nikmat lain, siapa yang kufur maka azab aku dahsyat. Jadi ayat itu menggambarkan kufur itu dia bukan bila sebut kalimah kafir itu dia bukan kafir keluar agama. Ada satu lagi dia panggil kufur nikmat. Yang Ibn Abbas dia ada ungkap satu perkataan, dia kata al-kufru dunal kufri. Itu satu. Jadi di sini kita akan nampak bahawasanya Ahlussunnah wal Jamaah berbeza dengan Khawarij. Khawarij ni dia agak mudah untuk mengkafirkan orang. Khawarij ni dia ada satu pemikiran yang menggambarkan bahawasanya kalau orang itu melakukan dosa besar maka orang tu kafir. Ini beza dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah tidak begitu. Ahlussunnah wal Jamaah dia akan melihat sesuatu itu apabila orang tu melakukan dosa besar, itu bukan kafir keluar agama. Disebabkan kita ni orang Islam dalam dunia ni kadang-kadang kita dah terpengaruh tahu dengan pemikiran Khawarij secara tak langsung. Makanya memudahkan kepada kita untuk menghukumkan kafir kepada orang yang berbeza dengan kita. Kita kalau kita buka dalam kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah, contoh kalau kita tengok antara yang pernah membahaskan sebegini adalah Abul Hasan Al-Ash'ari. Abu Hasan Al-Ash'ari ni dia pernah menyatakan selagi mana orang itu mengaku sebagai Islam, kita tak boleh mudah untuk nak mengatakan dia sebagai kafir. Tak boleh. Abu Hasan Syari pernah kata macam tu. Ataupun kalau kita tengok yang lain, Muhammad Abduh ni Syekh Muhammad Abduh ni tu yang era guru kepada Rashid Ridha, dia sendiri pernah menyatakan dalam satu tulisan dia kata kalau ada 1000 perkara yang orang itu lakukan yang boleh dilihat sebagai kafir, tiba-tiba ada satu perkara yang boleh ditakwilkan bahawasanya itu bukan amalan yang mengkafirkan dia, maka kita kena ambil yang satu itu dan perlu meninggalkan 1000 itu. Jadi di situ kita akan nampak aliran Ahlussunnah wal Jamaah ni agak cermat sebenarnya dalam isu melibatkan kepada akidah manusia. Maka disebabkan itu kita kena faham amalan yang suka mengkafirkan orang itu dia bukan daripada memudahkan orang mengkafirkan orang ni bukan daripada aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Dia datang daripada pemikiran yang lain daripada Ahlussunnah wal Jamaah, terutama fahaman Khawarij. Itu nombor satu. Nombor dua, apabila kita sebut aliran Ahlussunnah wal Jamaah dia sukar untuk mengkafirkan orang, macam mana pula timbul wacana yang dikatakan bahawasanya apabila orang itu sujud kepada satu patung, maka orang itu terus dikatakan sebagai kafir. Kita dekat Malaysia ni, selalunya kita baca antara yang diajar di surau di masjid ni, antaranya adalah mustikah hadis. Mustikah hadis tu, kitab mustikah hadis tu, kalau jilid pertama tu, kalau kita baca, dia nampak dia agak tidak mendalam dalam kupasan berkenaan dengan orang yang melakukan satu tindakan amalan tertentu untuk dikatakan sebagai kafir. Kitab tu jaga agak mudah untuk nak gambarkan sebegitu. Walhal sebenarnya wacananya tidak sesimplistik itu, dia tidak sesemudah itu. Dia memerlukan kepada perbincangan yang banyak lah. Maka disebabkan itu, kalau kita tengok dalam kupasan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kalau kita nak tengok yang kontemporari ni, perkara ni pernah dibahas oleh Dr. Ahmad Tayyib, Syekhul Azhar sekarang. Kalau kita tengok yang dulu-dulu ni banyak dibincang, antaranya Abu Mansur Al-Maturidi, Abul Hasan Al-Ash'ari dan sebagainya. Iaitu apabila dikatakan sebagai orang itu iman, dia mesti ada 3 perkara. An-natqu bil lisan, at-tasdiqu bil qalb, al-amalu bil jawarih. Dia ada 3 perkara.
kita mengucap syahadah. An-natqu bil lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu. Yang kedua, dia mesti at-tasdiq bil qalb. Dia mesti membenarkan dalam hati dia. Hati dia percaya. Cuma ada satu lagi, yang ketiga tu al-amalu bil jawarih. Amalan dengan mesti dengan amalan anggota badan, Baik. Jadi sebenarnya ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat dalam menyatakan bahawasanya yang dikatakan iman itu dua perkara tadi. An-natqu bil lisan, dan satu lagi tu adalah at-tasdiq bil qalb. Yang tu disepakati oleh ulama. Tetapi bila timbul tajuk al-amalu bil jawarih, itu khilaf. Ada ulama kata itu sebagai syarat asas yang dikatakan sebagai iman. Ada sebilangan ulama lain, terutama Abu Mansur Al-Maturidi, dia menyatakan bahawasanya yang dikatakan al-amalu bil jawarih, dia bukan syarat asas, tetapi dia sebagai syarat kesempurnaan. Dia syarat ni ada dua. Dia ada syarat yang dipanggil sebagai syarat asas, satu lagi syarat kesempurnaan, syarat sah dia panggil. Satu lagi syarat al-kamal, kemuliaan, kesempurnaan. Jadi dia ada dua benda tau. Jadi bermaksud dalam aliran Ahlussunnah wal Jamaah, apabila kita sebut dua perkara tu dikatakan sebagai iman, an-natqu bil lisan, dia mengucap syahadah, at-tasdiq bil qalb, maka dia membenarkan dalam hati, maka dia Islam. Tiba-tiba dia tak semayang, tiba-tiba dia melakukan dosa besar, contoh, maka ketika itu kita tidak boleh mengatakan dia sebagai kafir. Kita tak boleh kata dia tu sebagai terkeluar daripada Islam, sebab dua perkara tu masih ada lagi pada diri dia. Jadi di situ bila kita nampak, bermaksud Ahlussunnah wal Jamaah ni tak mudah untuk nak mengkafirkan orang. Tu kita punya point. Anak point kat situlah. Tiba-tiba ada orang melakukan dosa. Apabila orang tu melakukan dosa, kita kena kategorikan dia melakukan dosa tu bagaimana. Jadi semasa dia melakukan dosa dalam keadaan dia mengaku itu adalah dosa, kita tak boleh mengatakan dia sebagai terkeluar daripada agama. Ada pula yang kategori kedua adalah dia melakukan dosa dalam keadaan dia mengatakan itu adalah tidak dosa. Dia mencuri sebagai contoh. Dia kata sebenarnya agama membenarkan mencuri. Bermaksud di situ tu dia bukan semata-mata amalan, tetapi dah ada keyakinan kat situ. Di situ tu telah tercalar pada at-tasdiq bil qalb. Yang kedua tadi, an-natqu bil lisan, at-tasdiq bil qalb, membenarkan dalam hati. Bila Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran itu adalah haram, tiba-tiba dia sebaliknya. Bermaksud hati dia tu telah mengakui bahawasanya yang Allah Ta'ala kata sebagai tak betul. Maka di situ tu baru dikatakan sebagai kufur. Tapi kalau semata-mata dia hanya melakukan dosa besar, tetapi dia tidak pernah mengatakan itu sebagai halal, dia tak pernah kata macam itu, maka itu tidak memberi implikasi dia murtad, tidak memberi implikasi dia terkeluar daripada agama. Maka demikian juga bila kita bangkitkan dalam isu orang yang kes yang melibatkan kepada dua orang itu, yang dia melakukan ritual agama, agama Sing itulah. Okey, jadi bila kita bangkitkan tajuk itu, maka timbul persoalan. Sujud itu, apakah terus kita mengatakan sebagai murtad? Tak boleh. Kita tak boleh kata murtad. Sebab iman itu dia melibatkan kepada hati. Apa yang dipamerkan dalam perbuatan tidak semestinya itu berlaku dalam hati manusia. Dalilnya, kita lihat dalam kes yang melibatkan kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Ammar bin Yasir radhiyallahu an, kalau kita baca cerita dalam Al-Quran, dikisahkan kisah itu, yang dia telah diseksa oleh orang-orang kafir pada ketika itu. Mak dia dibunuh, nama mak dia Sumayyah binti Al-Khayyat, dan bapa dia Yasir dibunuh. Jadi dia pula diseksa. Lepas tu dia tak tahan dengan siksaan tersebut, lalu dia kutuk Nabi Muhammad. Dia menyatakan kekufuran. Lepas dari bila dia kata macam itu, maka dia dilepaskan. Bila dilepaskan, dia berjumpa dengan Nabi SAW, dia maklumkan perkara itu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW bangkitkan apakah persoalannya hati ni bagaimana pula. Jadi hati dia mengatakan hati dia tetap kekal dengan keimanan. Walaupun dia mengutuk Nabi Muhammad, walaupun dia menyebut kalimah kufur, yang perbuatan itu, yang disebut itu dengan dia kutuk Nabi Muhammad, itu pun sebenarnya tanda-tanda untuk menggambarkan sudah murtad. Tetapi disebabkan hatinya terkekal beriman dengan Allah, makanya dia masih lagi dikira sebagai beriman. Allah Ta'ala turunlah ayat Quran. Allah Ta'ala kata walakinna qalbuhu mutmainnun bil iman. Hatinya kekal dengan keimanan, kan. Jadi di situ menjadi dalil. Apabila kita nak menyatakan seseorang itu murtad sebagai contoh, dia tidak semudah yang kita nak kata. Kadang-kadang kita tengok dia ada satu amalan. Amalan tu nampak macam bercanggah dengan agama. Sujud kepada berhala sebagai contoh. Kita tak boleh terus kata dia sebagai murtad. Sebab di situ tu ada kemungkinan-kemungkinan yang
sebenarnya dia tidak murtad. Mungkin masa dia lakukan tindakan itu dalam keadaan dia jahil sebagai contoh. Orang jahil kita tak boleh nak ambil salah. Ataupun semasa dia lakukan itu kerana terpaksa, kan? Kadang-kadang ada orang tu letak pistol dekat kepala dia. Engkau sujud dekat patung tu. Dia pun sujud. Masa dia sujud, hati dia bukan mengatakan itu sebagai Tuhan. Dia tidak menganggap itu sebagai Tuhan. Tetapi kenapa dia sujud? Sebab dia takut kena tembak. Bermaksud dia lakukan itu dalam keadaan dia terpaksa. Ada pula satu lagi, dia lakukan itu, dia tak tahu sebab kejahilan. Mati-mati dia ingat agama Islam kata okey. Contohlah. Sebab kita kena ingat dalam dunia ni orang menafsirkan Islam ni pelbagai. Sebab itu kita akan dengar beberapa terma, antaranya terma pluralism, liberalism, contohlah kan. Jadi contoh yang terkenal dalam pemahaman Islam itulah cara penafsiran pluralism. Yang dalam pemahaman pluralism itu contohnya mengatakan bahawasanya kalau kita sembah Allah, nak sembah Tuhan lain pun okey juga. Tiba-tiba pemahaman itu tersebar dalam masyarakat dan masyarakat menerima penafsiran itu dalam keadaan yang hakikat Islamnya lain. Jadi pemikiran pluralism itu diamalkan dalam keadaan dia jahil. Jadi orang yang buat itu jahil kerana dia memahami itu dalam kononnya itulah Islam. Padahal Islam tidak begitu. Maka kita nak kata dia sebagai murtad tak boleh. Jadi apabila orang melakukan satu dosa besar ataupun dia melakukan satu tindakan yang pada penafsiran kita sudah dikatakan sebagai murtad, kita jangan terus mengatakan dia sebagai murtad sebab soal murtad ini adalah soal dalam hati dia. Kadang-kadang dia lakukan itu kerana kejahilan dia dan kadang-kadang dilakukan kerana keterpaksaan dan sebagainya lah. Kan? Dalam kes yang melibatkan kepada Lil Najwa itu kan, kita tengok mungkin dia lakukan itu kerana kejahilan dia. Bahkan dia menyatakan bahawasanya dia pun tak tahu rupa-rupa benda tu dilarang dalam agama. Statement dia, masalah kita nak pergi korek lagi, sebenarnya dia berlakon lah apa, itu bukan tugas kita. Itu bukan tugas kita. Dia cakap macam itu dah memadai bagi diri dia. Dan kita menilai apa yang diungkapkan, tidak boleh lebih daripada itu. Ingat situ insyaAllah. Jadi bila kita tengok dalam isu ni, pertamanya adalah kita jangan mudah sangat nak menuduh pelaku itu sebagai murtad. Itu nombor satu. Sebab itu anda tengok secara dasarnya apa yang dibahas oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri dan satu lagi Dr. Mazhar, anda bersetuju. Tajuk tu anda bersetuju. Kita jangan mudah sangat untuk menuduh orang itu sebagai terkeluar daripada agama, apatah lagi membuka ruang untuk penakwilan. Tindakan dia itu membuka ruang untuk kita nak takwil. Dia jahil kot, dia tak tahu ke. Contohlah kan. Itu penting. Muhammad Abduh berpesan lah. Dia kata kalau ada 1000 perkara yang kita nampak seorang itu melakukan tindakan yang boleh menyebabkan kufur, tiba-tiba ada satu tindakan yang boleh ditakwil untuk mengatakan bahawasanya dia tidak kufur, kita perlu memilih yang satu itu berbanding 1000 perkara itu. Ini sikap Ahlussunnah wal Jamaah. Satu jangan mudah anda tengok dalam Facebook tu ramai sangat murtad lah, apalah, pandai-pandai lah. Tak boleh, kita jangan gitu. Ini soal iman manusia. Dr. Abdullah bin Bayyah, dia ada ungkap satu dalam satu ucapan beliau lah. Anda pernah dengar dalam satu ucapan beliau. Dia kata antara bid'ah besar yang berlaku kepada umat Islam pada hari ini adalah korek apa yang ada dalam, yang mengorek iman manusia dalam hati mereka. Bin Bayyah pernah sebut. Dalil bin Bayyah itu merujuk kepada satu hadis Nabi SAW daripada seorang sahabat namanya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ni dalam satu hari dihantar oleh Nabi SAW pergi perang. Perang. Nak dia cerita ada seorang kafir tu telah dikepung. Bila dia dikepung, makanya dia takut. Bila dia takut, maka dia mengucap syahadah. Bila dia mengucap syahadah, makanya Usamah bin Zaid ni kata dia mengucap syahadah bukan kerana Allah Ta'ala. Dia mengucap syahadah itu kerana takut dibunuh. Makanya Usamah bin Zaid pun tikam dia. Mati dia lah. Bila mati, kata Usamah bin Zaid, fawaqa'a syai'un fi nafsi. Hati aku rasa tak sedap, kata dia. Maka fadzakartu dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku cerita perkara itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Usamah bin Zaid. Jadi bila Usamah bin Zaid maklumkan perkara itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terus kata pada Usamah bin Zaid. Kata Nabi Muhammad, aqala la ilaha illallah wa qataltah. Nabi Muhammad tanya, apakah kamu telah membunuh dia sedangkan dia mengucap la ilaha illallah? Kamu bunuh dia juga. Aqala la ilaha wa qataltah. Bukankah dia mengatakan la Allah, kamu bunuh dia juga? Jadi dia kata Rasulullah, sebenarnya dia mengucap syahadah itu khaufan minas silah. Dia takut kena bunuh, bukan keikhlasan hati dia. Nabi Muhammad ulang sekali lagi. Nabi Muhammad kata, aqala la ilaha illallah wa qataltah. Bukankah dia menyebut la ilaha illallah dan kamu bunuh dia juga? Jadi bila Nabi ulang tu, Usamah bin Zaid kata, aku menyesal sangat-sangat dan aku berhasrat supaya kejadian itu berlaku sebelum aku memeluk Islam.
Tapi sedihnya kejadian itu berlaku selepas dia memeluk agama Islam. Jadi cerita itu, kata Bin Bayah, itu menjadi dalil antara bid'ah besar yang berlaku dalam kalangan orang Islam pada hari ini, mungkin dulu juga, adalah apabila orang Islam ini mudah nak menilai manusia itu apa yang ada dalam hati mereka. Benda tu tidak boleh sebenarnya. Benda tu patut dibenteraslah daripada berlaku dalam masyarakat kita. Begitu, satu. Jadi dalam isu ni kita akan nampak jangan mudah untuk menuduh mereka ni sebagai terkeluar daripada Islam. Okey, contohlah kita pergi tanya dia, kau ni sebenarnya agama apa? Dia kata saya agama Islam. Itu pun dah cukup dah. Kita tak payah nak detail-detail pergi korek apa yang ada dalam hati dia. Satu. Yang kedua, isu perkahwinan. Dua tu. Okey, sekarang ni kahwin beza agama ni sebenarnya macam mana? Tu satu tajuk lah. Benda ni ada wacana besar dalam kalangan ulama-ulama Islam, dan mungkin anda akan klasifikasikan wacana ni kepada beberapa tajuk. Yang pertama, mungkin kita akan kupas tentang pandangan ulama yang mengatakan tak boleh. Sebenarnya majoriti ulama mengatakan tak boleh kahwin Muslim dan non-Muslim. Tak boleh. Tak boleh. Musyrik tak boleh. Hatta Ahlul Kitab sekalipun ada pandangan sebegitulah. Dan antara ulama, boleh dikatakan majoriti ulama kata macam itulah, termasuk ulama-ulama mazhab. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, hampir semualah, boleh bukan semualah, hampir semua mengatakan bahawasanya kahwin dengan orang perempuan bukan Islam haram. Tak boleh. Bahkan tak sah. Dalil mereka adalah merujuk kepada satu firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, la tankihu al-musyrikati hatta yu'minna, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum, wala tunkihu al-musyrikina hatta yu'minu, wala abadun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Allah Ta'ala kata dalam Quran, kamu jangan kahwini perempuan musyrik hinggalah dia beriman. Hamba yang beriman itu lebih baik daripada musyrik yang tidak musyrik yang merdeka. Walaupun kamu kagumi mereka, walaupun kamu kagumi mereka. Dan jangan orang perempuan Islam jangan kahwini lelaki musyrik hinggalah lelaki musyrik itu beriman. Hamba yang beriman itu lebih baik daripada musyrik yang merdeka, walaupun kamu kagumi dia. Dalam ayat Quran ini menjadi dalil bahawasanya kahwin dengan orang musyrik tak boleh. Satu dalil. Dalil yang kedua adalah merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Taala, la junaha alaikum an tunkihuhunna idza ayat Quran yang kedua ni menggambarkan kahwin hanya berlaku kepada orang Islam sahaja. Yang pertama, Allah Taala larang kahwin dengan orang-orang musyrik. Yang ketiga, ini komentar daripada Al-Imam Syafi'i. Tak boleh kahwin dengan orang musyrik ini sebab sadu zara'i, menutup pintu-pintu haram. Seorang suami, dia kahwin dengan perempuan yang musyrik, tiba-tiba dapat anak. Anak itu memungkinkan untuk jadi agama musyrik. Maka disebabkan nak elak daripada anak itu jadi musyrik, maka Imam Syafi'i menyatakan tak boleh kahwin dengan orang perempuan musyrik. Dia panggil sadu zara'i, menutup pintu-pintu haram. Ini pandangan yang pertama. Kita pergi pada pandangan yang kedua. Pandangan kedua, boleh kahwin dengan ahli kitab. Boleh kahwin dengan ahli kitab. Bila sebut boleh kahwin kitab, macam mana pula tu? Bukankah Alkitab itu musyrik? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu ketiga daripada tiga. Jadi antara yang mengatakan Tuhan itu ketiga daripada tiga adalah Nasrani. Dan Nasrani itu ahli kitab. Nasrani itu adalah ahli kitab. Yahudi itu adalah ahli kitab. Dan apa dalil mengatakan boleh kahwin ahli kitab? Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah, Allah Ta'ala kata, al-yawm uhilla lakumut tayyibat wa ta'amul ladhina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladhina utul kitab min qablikum. Allah Ta'ala sebut Quran. Allah Ta'ala kata, di hari ini dia halal kepada kamu makanan yang baik-baik. Makanan orang-orang beriman. Makanan orang-orang ahlul kitab. Boleh, halal. Halal, hillul lakum. Halal bagi kamu. Dan juga makanan kamu halal kepada mereka. Dan halal lagi Allah Ta'ala kata, wal muhsanatu minal mu'minat. Perempuan-perempuan yang baik daripada kalangan orang beriman. Wal muhsanatu minal ladhina utul kitab min qablikum. Dan perempuan-perempuan yang baik dari kalangan ahlul kitab sebelum kamu. Jadi ayat Quran ini dijadikan sebagai sandaran boleh kahwin dengan ahlul kitab. Ayat Quran ni lah. Surah Al-Ma'idah ayat yang kelima. Gitu. Jadi bila melihat pada ayat Quran ini, ada ulama-ulama Islam dalam dunia ni mengatakan kahwin perempuan ahlul kitab ni boleh. Dan antara ulama kontemporari pada hari ni yang mengatakan boleh ni adalah Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi jadi kupas perkara ni. Dalam buku beliau pun ada. Dalam laman web beliau pun ada.
Ada perbahasan lah berkenaan dengan berkahwin dengan perempuan ahli kitab. Maka di sini bangkit persoalan, siapa ahli kitab? Ahli kitab ni kalau kita tengok pandangan majoriti ulama, Imam Syafi'i pernah ungkap, Imam Abu Hanifah pernah ungkap, yang dikatakan ahli kitab itu adalah orang Yahudi, orang Nasrani, iaitu merujuk kepada Taurat dan Injil. Taurat dan Injil. Okey. Kenapa dia kata macam tu? Kenapa Taurat dan Injil? Sebab merujuk pada Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut tentang wa ma utiya Musa wa Isa. Ada satu ayat Quran lah, Allah Taala sebut dalam Al-Baqarah, yang mana Allah Taala cerita pasal nabi-nabi tu diberikan wahyu bla bla, tiba-tiba bila sebut sampai orang Nabi Musa dengan Nabi Isa, utiya Musa wa Isa, diberikan kepada Nabi Musa, diberikan kitab kepada Nabi Musa, diberikan kitab kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi kenapa disebut dua nabi itu, tidak disebut nabi-nabi lain? Maka di situ tu disimpulkan oleh majoriti ulama yang dikatakan ahli kitab itu adalah Taurat dan Injil. Dan apatah lagi, dua kitab itu termaktub dalam Al-Quran. Kisah dua kitab ni dalam Al-Quran. Kitab-kitab lain tu tidak diceritakan dalam Al-Quran. Maka disebabkan Quran hanya menyatakan dua kitab itu dalam Al-Quran dan dikatakan sebagai ahlul kitab, maka mereka simpulkan ahlul kitab itu hanya dua sahaja, sama ada Yahudi ataupun Nasrani. Satu. Cuma ada pandangan yang kedua, iaitu pandangan Muhammad Abduh. Pendapat tersebut dikupas oleh Rashid Ridha, dikut oleh Rashid Ridha dalam kitab dia Al-Manar. Rashid Ridha dia menyatakan yang dikatakan ahlul kitab, Muhammad Abduh dia mengatakan ahlul kitab ni adalah apabila sesuatu agama itu mempunyai tiga perkara. Kalau ada tiga perkara, ahlul kitab. Apa dia tiga perkara tu? Beriman dengan Allah, beriman dengan kehidupan lepas pada mati, ada konsep amal soleh. Kalau ada tiga perkara, maka itu sudah dikatakan sebagai ahlul kitab. Rashid Ridha quote apa yang telah dikupas oleh guru beliau, Muhammad Abduh. Okey, apa dalil Muhammad Abduh mengatakan sebegitu? Dalilnya adalah merujuk pada satu surah, satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 62. Allah Ta'ala kata, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihah. Tiga perkara. Allah Ta'ala kata orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang sabiin, disebut sabiin. Tiga-tiga ni, beriman, Yahudi, Nasrani, sabiin, empat ni Allah Ta'ala kata man amana billah, mereka beriman dengan Allah, wal yaumil akhir, hari akhirat, iman Allah, kehidupan pemati, hari akhirat, wa amila salihan, beramal-amal soleh. Jadi disebabkan ada tiga perkara itu, maka itu dikira sebagai ahlul kitab. Jadi Muhammad Abduh disebut antara dikatakan sebagai agama ahlul kitab ni adalah Shinto. Ni komentar daripada Muhammad Abduh, dan komentar itu kena baca, ada dalam kitab Al-Manar. Tafsir Al-Manar ditulis oleh yang murid kepada Muhammad Abduh, iaitu Rashid Ridha. Jadi itu ada orang bangkit persoalan lah. Dia kata, bukankah cara faham cara faham Shinto terhadap Allah berbeza? Kata Muhammad Abduh dia kupas. Dia menyatakan sebenarnya yang pemahaman Allah Ta'ala berbeza antara orang Shinto dengan kita ni beza, sebenarnya berlaku juga antara kita dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Yahudi, dia orang menyatakan Allah Ta'ala ada anak. Orang Nasrani kata Allah Ta'ala tu ada anak. Wa qalatil yahud Uzair ibn Allah, wa qalatil nasara al-Masih ibn Allah. Berkata orang Yahudi Uzair anak Allah, berkata orang Nasrani Isa anak Allah. Laqad kafara alladhina qalu inna Allah salisu salasah. Berlaku pada agama Nasrani. Kafirlah mereka yang mengatakan Allah Ta'ala tu ketiga daripada tiga. Itu dah beza dengan Islam. Tapi mereka ahli kitab juga, kan? Maka demikianlah yang disebut oleh Muhammad Abduh dalam mendefinisikan apa yang dikatakan sebagai ahlul kitab. Dan ahlul kitab ni dia mesti merujuk kepada agama yang datang sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi. Tapi kalau datang selepas zaman Nabi Muhammad, itu bukan ahlul kitab. Sebab kitab ni yang terakhir sekali Al-Quran. Quran sekali, yang sebelum tu bukan, yang selepas pada tu tidak dipanggil sebagai ahlul kitab. Taurat ke Injil ke apa pun ni sebelum, selepas pada tu tidak dikira sebagai ahlul kitab. Makanya bagi satu persoalan, Sing, agama Sing ni kata ahlul kitab tak? Agama Sing ni dia bukan lahir sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Agama Sing ni permula pada Guru Nanak tu lah. Dan Guru Nanak tu datang kemudian dah. Bahkan ada dikatakan Guru Nanak itu sendiri dia ada campuran di antara Hindu dan juga Islam Sufism lah, kan? Dia ada terpengaruh dengan tulisan daripada seorang tokoh lah namanya Fariduddin bin Mas'ud.
seorang tokoh sufi yang ada di India. Bahkan dia pernah quote beberapa syair-syair yang diungkap oleh Fariduddin Al-Mas'ud. Tu pernah ada ya. Jadi di situ kita kena faham yang dikatakan agama Sikh itu tidak boleh dikatakan sebagai agama Ahlul Kitab. Dan dikatakan agama Ahlul Kitab ni dia mesti sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Baik. Jadi bila kita tengok di situ, kalau kita nak tengok dalam isu hari ni, perkahwinan itu katakan dengan Ahlul Kitab tak boleh. Tak boleh tak boleh. Okey, andai Ahlul Kitab sungguh, contohlah dia kahwin Ahlul Kitab sungguh. Jadi kalau Ahlul Kitab pun perkahwinan itu mesti ikut ritual cara agama Islam, bukan ikut ritual cara agama Yahudi Nasrani itu. Masalah sekarang kalau perkahwinan itu berlaku dalam ritual agama Islam, okey lah. Tapi berlaku dalam ritual agama lain, jadi tak okey lah. Itu pandangan yang kedua. Iaitu yang pertama kita kata majoriti ulama mengatakan haram tak boleh. Yang kedua ulama mengatakan boleh kahwin dengan perempuan Ahlul Kitab gitu. Ada orang bangkit pada Yusuf Al-Qaradawi, dia kata Yahudi dulu Yahudi sekarang tak sama. Qaradawi tanya beza kat mana? Kan? Nak kata sesat, dulu pun sesat dah. Masa Allah Ta'ala turun Al-Quran tu cerita kritikan terhadap orang Yahudi Nasrani, masa tu sesat dah Yahudi Nasrani tu. Jadi tak valid lah. Bahkan ada di kalangan para sahabat Nabi selepas wafatnya Nabi, dia berkahwin dengan perempuan Ahlul Kitab, isteri dia Yahudi. Sahabat itu namanya Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu gitu. Baik. Itu pandangan yang kedua. Cuma ana nak bawa kat sini ada pandangan golongan-golongan liberal. Orang liberal. Liberal di sini ni dia bukan liberal biasa, ni liberal yang mengkaji Al-Quran dan hadis lah. Golongan liberal yang mengkaji Al-Quran dan hadis, mereka menyatakan bahawasanya kahwin dengan beza agama ni boleh, tak tertumpu kepada Ahlul Kitab sahaja. Antara yang mengatakan sebegini ni seorang tokoh liberal di Syria, namanya Syahrur. Dia ada komen panjang lah dalam YouTube tu, ada syarahan dia lah. Dia bahas benda-benda macam ni. Type. Anda tengoklah kupasan dia tu. Dalam komentar dia kata sebenarnya berkahwin dengan orang beza agama ni boleh. Maksudnya nak kahwin dengan Hindu ke, nak kahwin dengan etis ke, dengan boleh pada dia. Ni pandangan liberal lah. Anda sebut ni ulama ni pandangan liberal, bukan kita kena buat ni. Ini pandangan liberal. Anda cerita ni sebagai makluman ilmu bukan kita kena buat, maklumat ilmu. Type. Apa hujah dia? Macam mana ayat Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala kata la tunkihu al-musyrikati hatta yu'minna. Jangan kamu kahwini orang musyrik hingga dia beriman. Macam mana pula? Satu soalan. Allah tak boleh ni kan? Macam mana argument ni? Menarik juga kalau dengar dia berhujah tu. Kan? Cuma hujah dia ni agak terpencil, yang tidak pernah dibincang oleh ulama-ulama dulu. Ini pandangan orang-orang kontemporari dan mereka tu daripada golongan liberal lah gitu. Type. Yang pertama, hujah mereka mengatakan boleh kahwin itu adalah Allah Ta'ala kata orang Ahlul Kitab tu kafir. Ahlul Kitab tu kafir. Laqad kafara alladhina qalu innallaha salisu salasah, kafir. Yahudi kafir, Nasrani kafir kan. Wa qalatil yahud Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-Masih ibn Allah. Kafir lah. Tiba-tiba dalam kafirnya Yahudi Nasrani, ayat Quran kata boleh kahwin dengan perempuan Ahlul Kitab. Ayat kita baca tadi. Ya Allah Subhanahu Wa Taala kata al-yaum uhilla lakumut thayyibat wa ta'amukum bla bla bla, sampai satu ayat Allah Taala kata al-muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum. Jadi Yahudi Nasrani kafir. Kahwin dengan Yahudi Nasrani boleh. Jadi dia kata kahwin dengan kafir boleh. Ni cara dia argue ni, Jadi orang Yahudi Nasrani kafir. Kahwin dengan orang Yahudi Nasrani boleh. Jadi kahwin dengan orang kafir boleh. Dia punya mantik ni. Mantik geng liberal bila berhujah. Okey. Jadi kalau sekali nampak satu tu premis yang pertama. Lepas tu macam mana pula ayat Quran yang Allah Taala kata la tunkihu al-musyrikina hatta yu'minu. Jangan kamu kahwin ni, jangan orang Islam jangan kahwin orang perempuan musyrik, ataupun orang perempuan Muslim jangan kahwin orang lelaki musyrik. Dia kata kaedah Al-Quran ni dalam penafsiran mereka, lafaz itu dilihat sesuatu lafaz itu dilihat pada umum. Sesuatu al-ibrah bi umumil lafzi. Sesuatu perkara itu dilihat kepada umum lafaz. Selama mana tidak ada pertemuan. Jika ada pertemuan, maka kita kena tengok dengan sebab yang khusus. Ni kaedah. Kaedah usul fiqh ni ada tapi macam mana mereka nak argue. Dia orang kata sebenarnya ayat Quran la tunkihu al-musyrikin
hatta la tunkihu al-musyrikati hatta yu'minu tu sampai habis ayat tu. Ayat itu kita kena tengok sebab yang khusus. Sebab yang khusus. Sebab kita kena tengok pada ujah mereka. Mereka kata tengok kepada asbabun nuzul ayat. Asbabun nuzul ayat ni cerita melibatkan kepada seorang sahabat Nabi namanya Al-Marsad bin Abil Marsad. Marsad bin Abil Marsad. Sahabat Nabi lah radhiyallahu an. Yang dia ni terkenal dengan playboy. Pada zaman kafir dia playboy, dia girlfriend ramai lah, cerita dia lah. Jadi bila dia masuk Islam, dia duduk di Madinah bersama dengan Nabi SAW. Kelebihan yang ada pada dia itu digunakan oleh Nabi SAW untuk dihantar pergi ke Mekah, mencari maklumat-maklumat di Mekah untuk diberitahu kepada Madinah, pada Nabi SAW. Dia pun pergi. Sampai dekat Madinah, dia jumpa dengan seorang perempuan pelacur yang merupakan girlfriend yang lama, namanya Anak. Bila jumpa Anak, jadi Anak ni ajak berzina lah. Dia kata tak boleh berzina sebab benda tu dilarang dalam agama. Dia dah peluk agama Islam, kan, cerita dia. Jadi bila Anak tu dengar macam tu, Marsad ni kata tak boleh sebab Islam melarang, benda dia tak boleh. Jadi Anak kata kalau macam tu, kalau kita tak boleh berzina, kita kahwin lah. Jadi yang Anak ni tidak Islam. Jadi bila sebut kahwin, dia pun fikir juga kan. Jadi dia tak terus kahwin. Dia balik dulu ke Madinah, berjumpa dengan Nabi. Dia tanya Nabi SAW. Dia tanya Nabi, cerita begini. Bila cerita habis tu, Allah Ta'ala pun turun ayat Quran kita baca. La tunkihu al-musyrikati hatta yu'minna. Jangan kahwini orang perempuan musyrik hinggalah dia beriman. Jadi kata geng-geng liberal ni, dia kata itu merujuk kepada isu politik sebenarnya. Yang dilarang itu adalah tajuk politik. Tak boleh tu kerana politik. Bukan tak boleh tu segi agama. Segi agama itu boleh. Tapi yang tak boleh tu kerana politik. Sebab Anak itu adalah seorang pelacur. Kalau berlaku perkahwinan antara Islam dengan musyrik, yang dia tu dalam kerajaan itu, mungkin dia akan ambil maklumat daripada Marsad untuk disampaikan kepada pembesar-pembesar Quraisy pada masa itu. Yang ni tafsiran geng liberal. Jadi geng liberal mengatakan sebenarnya kahwin beza agama itu pada liberal boleh. Yang kata tak boleh itu politik, bukan kerana agama. Ni komentar geng liberal. Dikukuhkan lagi dengan ayat Quran dalam surah Al-Mumtahanah. Allah Subhanahu wa taala ada menyatakan, ya ayyuhallazina amanu idza ja'akumul mu'minat muhajirat famtahinuhunna. Kata Allah Taala dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-10. Allah Taala kata, wahai orang-orang beriman, apabila datang kepada kamu perempuan yang beriman, muhajirat, perempuan yang berhijrah, maksud daripada Mekah datang ke Madinah, famtahinuhunna, test dulu. Jadi diorang kata kenapa kena test? Test tu sebab nak tahu sejauh mana mereka tu jujur dengan agama dan mereka tidak bawa agenda politik daripada politik Mekah ke Madinah. Macam tu. Ini komentar daripada geng liberal. Okey. Jadi kalau kita tengok, kita pakailah pandangan liberal tu. Ana sebut ni sebagai makluman ilmu. Ana tulis dah benda ni sebenarnya. Ana kalau orang tahu, Ana ada tulis satu buku. Tajuk buku ni Membunuh Atas Nama Tuhan, buku ni. Ana ada bawa cerita khilaf di antara ulama yang muktabar, yang mengatakan haram. Yang kedua pandangan yang mengatakan boleh kawal kitab. Ada satu lagi pandangan liberal. Ana bawa dalam buku ni. Jadi sebenarnya pandangan ni wujud dalam wacana-wacana Islam sebenarnya. Cumanya liberal tu kita tolak. Kita ambil pandangan yang kuat yang menyatakan bahawasanya dua. Sama ada mengatakan tak boleh kahwin orang bukan Islam, ahli kitab. Satu lagi pandangan yang boleh kata boleh kahwin dengan ahli kitab. Okey, kita bangkit balik soalan berkait dengan isu perkahwinan yang melibatkan kepada sing. Jadi kita kena tanya dulu, sing ni ahli kitab ke tidak? Jawapannya dia bukan ahli kitab. Bila bukan ahli kitab, tajuk boleh kahwin dengan sing ni awal-awal lagi dah tak boleh. Awal-awal lagi tak boleh. Begitu. Apa lagi? Itulah lebih kurang yang Ana boleh kupas pada hari ni. Cuma bila timbul isu Dr. Mazhar, Ana secara peribadi bersetuju dengan apa yang dikupas oleh Dr. Mazhar itu. Kita jangan mudah menuduh kan. Kita kena faham. Bahkan cerita yang melibatkan pada dua orang itu berkahwin itu, dikata kononnya kata dah kahwin cara Islam. Ni cerita-cerita yang tersebar lah. Lepas tu dia pergi buat ritual agama cara tu pula. Sebab nak meraihkan pada keluarga kan. Katanya begitu. Wallahu alam, kita tak tahu. Tapi kalau betul begitu, kita tak boleh katalah perkahwinan tu sebagai tidak sah. Mungkin sebelum tu mereka dah kahwin cara betul. Cuma nak meraihkan keluarga, maka mereka kahwin pula cara sing tu lah kan. Itu yang dibangkitkan. Benda ni tak jelas. Dia perlu ada siasatan, pendetilan. Secara dasarnya Ana bersetuju dengan apa yang telah dikupas oleh Dr. Mazhar dan bersetuju dengan apa yang dikupas oleh
Dr. Zulkifli Al-Bakri. Cumanya mungkin anda tengok orang marah sebab dalam banyak poin-poin Dr. Mazhar tu, Dr. Mazhar bangkitkan tentang kejadian itu berlaku di luar daripada Malaysia. Bila kejadian tu berlaku di luar Malaysia, kerajaan kita nak ambil tindakan tu tak boleh. Sebab kejadian itu bukan berlaku tempat kita, berlaku tempat orang kan. Gitu. Jadi dia pun buat contoh, melibatkan ada seorang menteri dalam kerajaan Pakatan Harapan yang dia pergi buat satu program dekat satu tempat di Thailand tu lah, Satun tu kan. Kawasan Syiah, buat korban. Dan kerajaan tak boleh nak ambil tindakan. Sebab apa? Sebab benda tu berlaku kat Thailand. Jadi bila Dr. Mazhar quote yang tu, anda nampak kat situ lah punca orang marah pada Dr. Mazhar balik lah. Kan? Itu je lah. Jadi anda rasa yang tu kalau orang nak marah part tu pun lebih kepada politik. Tapi anda rasa yang lain-lain tu semua tu okey. Tu anda punya pandangan. Tak ada apa. Okey, anda rasa mungkin sekadar tu wacana kita pada malam ni. Mungkin ada persoalan. Anda cuba raih lah soalan-soalan belakang kawan. Wallahu ta'ala alam. Wallahu a'lam. Kahwin dengan Syiah ni satu masalah juga. Dia Syiah ni dia kategori sebenarnya Syiah ni ada kategori. Dia bukan tajuk kahwin dengan perempuan Syiah. Bahkan sembahyang belakang imam Syiah itu sendiri tu ada ulama Islam mengatakan boleh. Ada ulama Islam kita kata boleh kahwin dengan Syiah. Ada ulama Islam kita kata boleh sembahyang di belakang imam Syiah. Antara yang mengatakan sebegitu ni Mahmud Shaltut. Profesor Dr. Mahmud Shaltut, bekas Syekhul Azhar dulu, Mahmud Shaltut. Dia antara yang pernah mengeluarkan fatwa semayang belakang Syiah ni boleh. Dalil dia merujuk kepada Abdullah bin Abbas semayang di belakang Haji Yusuf As-Saqafi. Itu hujah dia lah. Jadi Haji Yusuf pun zalim lah apalah kan. Tapi dia semayang belakang hamba Allah tu. Itu antara argumen yang dibawa oleh Mahmud Shaltut lah. Jadi kalau kau semayang belakang Syiah itu pun boleh, kahwin dengan dia tak jadi masalah lah. Tu je lah. Mereka mentauhidkan Allah SWT. Begitu Wallahu a'lam. Cuma ada pandangan keras nak buat macam mana. Pandangan keras bukan cerita kahwin dengan Syiah, semayang belakang orang Syiah pun tak boleh. Ada pandangan keras itu begitu. Ulama Ikhwan yang mengatakan boleh semayang belakang Syiah ni nama Kamal Halbawi, seorang ulama daripada Ikhwan. Itu antara yang ulama-ulama besar dalam dunia fatwa boleh semayang belakang orang Syiah. Begitu. Wallahu a'lam. Hindu tu kan Dr. Zakir Naik kata kitab-kitab dia percaya kepada Allah. Sebab itu apabila Dr. Zakir Naik dia pergi argue, dia buat mari penghujahan daripada kitab-kitab Hindu bahawasanya ada konsep Allah dalam agama dia. Lepas tu ada konsep nirwana, kehidupan lepas pada mati. Amal soleh ni umum, bukan mesti semayang, puasa, zakat je. Kadang-kadang kita infak, kita derma orang, itu pun dikatakan amal soleh. Jadi bila argument ni keluar, kita bangkit persoalan Hindu ni agama ni lahir bila? Selepas daripada zaman Nabi ke sebelum zaman Nabi Muhammad kan? Kalau kita tengok dia tak jauh beza dengan agama Shinto. Kalau dia tak jauh beza dengan agama Shinto, maka tidak hairan dia ni mengikut definisi yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh, dia pun dikira sebagai ahli kitab. Kalau kita berjaya buktikanlah benda tu kan. Jadi situ yang anda tengok perdebatan yang berlaku ulama India dahulu dalam isu melibatkan Jalaluddin Akbar. Kita baca balik satu sejarah pada zaman dahulu, ada seorang raja Islam, maharaja Islam namanya Jalaluddin Akbar, yang dia telah berkahwin dengan seorang perempuan Hindu yang bernama Juda. Dan perkahwinan itu berlaku dengan tradisi Islam. Perkahwinan itu berlaku dalam tradisi Islam. Perkahwinan akad nikah semua cara Islam, bukan cara agama Hindu lah. Jadi ulama-ulama India pada ketika itu sudah berhujah untuk mengatakan Hindu itu pun ahli kitab. Pada zaman tu, ni cerita lama Jalal Akbar ni zaman bila tu kan? Dia lama dah ni zaman bila, kena tengok balik lah tarikh dia tu kan. Dia dalam tahun 1300 macam tu lah. Ana pun tak ingat. Tengok sana, kita kena tengok balik dia punya tarikh. Jadi hujah tu dah berlaku sebenarnya. Cuma kita nak betul ke Hindu tu ahli kitab ataupun tidak, yang tu kita kena check balik lah wacana-wacana tentang apakah ada tiga perkara tu kalau ikut Muhammad Abduh, selesai dah. Kalau ikut Muhammad Abduh lah. Tapi kalau ikut pandangan majoriti ulama tak boleh. Sebab
Majoriti ulama mengkhususkan ahli kitab tu mesti Yahudi dan juga Nasrani sahaja. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tak tahulah mazhab-mazhab Sing ni, wallahu a'lam. Ana tak nak cerita tentang mazhab Sing tu. Kita nak cerita Sing tu datang bila. Kan? Dia mazhab Sing mesti datang selepas daripada adanya agama Sing itu dulu kan. Ada Sing barulah timbul mazhab. Macam Islam ada mazhab. Mazhab tu takkan datang awal daripada Islam. Islam baru mazhab. Tapi kalau Sing itu sendiri, agama dia dah wujud. Agama dia wujud selepas zaman Nabi Muhammad, maka tak boleh dikatakan sebagai ahli kitab. Tak boleh. Wallahu a'lam. Betul? Abu Dan dia kata Syiah pun ada yang perawi dia yang dipercayaikan siqah, walaupun kita tahu dia Syiah ada. Kalau kita baca dalam Sahih Al-Bukhari, ada satu orang Syiah namanya Hisham Al-Dustuwai. Hisham Al-Dustuwai. Dia tu Imam Az-Zahabi kata dia bukan sekadar Syiah, dia kata Rafidhi. Rafidhi lagi. Rafidah pula dia bubuh kawan tu. Dia ada Syiah, dia ada Syi'i Muhtariq. Dia yang paling haprak sekali panggil Tasyayyuq. Tasyayyuq ni dia Sunni tapi cenderung kepada Syiah. Dalam Sahih Al-Bukhari, antara orang yang Tasyayyuq tu namanya Salamah bin Kuhail. Itu Syiah Tasyayyuq. Dia bukan Syiah, dia Sunni, cenderung pada Syiah. Yang kedua dia panggil Syi'i. Syiah betul. Lepas tu ada pula ketiga dia panggil Syi'i Muhtariq. Syi'i Muhtariq. Syiah hangus. Antara itu Ibnu Ishaq. Kan? Itu Syi'i Muhtariq. Lepas tu ada pula Rafidhi. Rafidhi ni antara Hisham Al-Dustuwai yang mengatakan Hisham Dustuwai itu sebagai Rafidhi ni adalah Imam Az-Zahabi dalam kitab dia Syiar Alamin Nubala. Apabila cuma ada beberapa syarat lah untuk nak menerima riwayat daripada 4 jenis aliran Syiah ni kan, iaitu perlu dibuktikan bahawasanya dia adil, perlu dibuktikan bahawasanya dia tu dhabit, dan riwayat-riwayat dia perlu dibuktikan tidak mendokong fahaman dia. Tidak mendokong fahaman dia. Hadis tu dia riwayat, ada tak elemen mendokong? Contoh hadis tu memuliakan Ali, tu kena tolak. Kan? Tu kena tolak. Apa lagi? Dalam hadis tu ada tak berbau-bau nak hina sahabat? Sebab Syiah ni nanti sahabat, kan? Bila yang tu kena tolak gitu. Kalau sama ada nampak terang-terang tolak sahabat ke ataupun dia tak tolak, tapi kita baca ada tersirat ni nak hina sahabat ni, maka riwayat Syiah itu boleh ditolak. Itu pandangan Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok pandangan Imam Ibn Sirin, pandangan Imam Malik, itu tolak mutlak. Mana-mana riwayat Syiah, Tasyayyuq ke, bau Syiah sikit-sikit pun dah tak boleh. Dia tolak terus. Itu metodologi imam-imam hadis lah dalam melihat riwayat-riwayat Ahlul Bidah. Gitu. Wallahu a'lam. Dr. Mazhar sekarang dah lain. Nak dengar pun bias, tak apalah. Anda baca, kita ni Allah Ta'ala bagi akal. Kita dengar orang punya statement, dengar tak ada apa pun. Cuma apakah kita nak terima, nak tolak, itu cerita lain. Kita pakai guna akal, kita terimalah. Sebab itu kadang-kadang bagus juga berlaku macam ni. Dr. Mazhar ambil side politik sebagai contoh. Bila dia ambil side politik, Dr. Zulbakri contoh, dia ambil side politik. Kita sudah berlaku dalam masyarakat kita menilai satu statement itu based kepada statement, kepada idea, bukan kepada orangnya. Kalau Dr. Mazhar duk pro kepada Pakatan Harapan sebagai contoh, kita ni tengok Dr. Mazhar cakap, ya belaka, tanpa kita fikir. Jadi bila dia buat satu statement, kita tahu dia sekarang dah bias, maka kita tengok statement dia tu, kita takkan letak sebab Dr. Mazhar cakap ni kita terus percaya. No. Kita tengok, rupanya ada statementnya betul, celah-celah tu ada yang tak betul. Kita boleh nilai balik lah. Ni statement ni, yang ni ini agamanya. Yang ni ada berbau politik. Kita ambil lah yang bagus tu, yang tolak, yang kita tak setuju, kita buang, tak ada apa pun. Jadi gunalah akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita melihat statement tersebut. Senang wallahu a'lam. Raja Mughal, Islam kahwin dengan Hindu berlaku. Sing lepas Islam, tapi Hindu agama awal. Di Turki tu ada ke orang yang pergi belajar aliran hadis ke Turki tu? Turki ni anda tak tahu orang belajar hadis. Nak belajar hadis ni kena pergi Pakistan, pergi belajar di India. Di Mesir ni pun ada, tapi dia tak sehebat Pakistan dan dengan India. Tempat lain ada. Di
South Africa, Afrika Selatan ada orang belajar. Tapi South Africa tu pun tradisi hadis tu terpengaruh daripada Pakistan dan India. Jadi kalau kita nak belajar hadis, anda cadangkan pergilah belajar kat Pakistan, belajarlah dekat India. Sana tempat yang terjaga tradisi ilmu hadis, bahkan sanad sekalipun terjaga. Dekat Mesir pun ada, tapi tak sehebat seperti mana berlaku di Pakistan dan di India. Dia orang belajar secara talaki. Di Pakistan ni berkelas, belajar secara madrasah. Tu ya. Anda boleh cerita ni sebab pengalaman anda belajar di Pakistan, lepas tu anda belajar dekat Mesir, anda boleh tengok situasi pembelajaran hadis di antara dua negara itu. Wallahu a'lam. Ilmu yang jadi jariah ni ilmu agama je. Semua sebarang ilmu, kita kena ingatlah, ilmu ni semua datang daripada Tuhan. Ilmu ni semua datang daripada Tuhan, jadi kita ajar ilmu, kita ajar ilmu kedoktoran. Orang tu belajar, lepas tu dia pergi amal. Kita pun dapat pahala. Mengajar ilmu agama sahaja ke dapat pahala, ataupun ajar ilmu lain pun dapat pahala? Jawapannya ajar ilmu lain pun dapat pahala juga. Gitu. Wallahu a'lam. Kenapa khurafat di Pakistan, India tu kuat? Anda rasa masalah tradisi budaya masyarakat dia. Macam orang Iran lah. Dia ada khurafat tu. Dan dia orang dekat. Kita kat Malaysia ni pun, kalau kita tengok orang India, dia mudah nak percaya dengan guru. Mudah-mudah. Macam tu kuat. Tapi kalau je masyarakat barat je lain sikit. Kan? Jadi anda rasa ni sesuatu yang telah berbudaya dalam masyarakat mereka lah. Anda rasa macam tu. Wallahualam. Macam mana nak kuatkan ingatan hafalan? Anda punya pandangan, anda punya teori, kalau nak kuatkan hafalan, dia kena ulang selalu. Baca, masa kita baca tu, kita kena ada niat nak baca ke orang. Kan? Kita baca satu benda, kita niat nak cerita dekat orang. Kalau kita baca Al-Quran, kita hafal Al-Quran, kita kena niat nak hafal Quran tu sebab aku nak baca dekat orang ayat Quran tu. Kalau kita ada niat macam tu, insya-Allah kita baca tu kita akan mudah hafal. Satu. Yang kedua, kita menghafal ni, dia kena ada rima. Masalah orang hafal tak ada rima. Sebab itu, bila kita nak menghafal Quran, biar berlagu. Kita hafal satu benda berlagu, mudah ingat berbanding kita baca tanpa berlagu. Anda buat misal contoh lah. Hafal nombor telefon. Anda sebut nombor telefon anda. 010 454 1976. 010 4454 454 1976. Kita sebut 010 454 1976. Dia susah nak ingat. Cuba kita buat rima. 010 454 1976. Dia mudahlah nak ingat. Jadi nak ingat itu kena ada rima. Kita hafal Quran. Zalikal kitab la raiba fih hudan lil muttaqin. Macam tu. Jangan zalikal kitab la raiba fih. Memang susahlah nak ingat. Jadi anda punya teori untuk mudah mengingat ini adalah kita kena masa baca tu biar ada rima, ada lagu dia tu kan, naik turun tu. 010 454 1976. Macam tu. Dia ada rima tu, dia mudahlah ingat. Gitu. Wallahu a'lam. Aliran hadis yang hadis ahad untuk menjadi akidah. Sebenarnya ulama tak sepakat. Ini bukan ulama Syiah Sunni, ini ulama Sunni sendiri. Khilaf. Apakah dalam isu akidah hadis ahad boleh jadi sebagai sandaran? Kalau kita tengok, contoh ada satu ulama namanya Dr. Salahuddin Al-Idlibi, seorang ulama hadis hebat daripada Syria. Jadi satu kitab, anda tengah baca kitab dia. Masih hidup lagi lah. Al-Idlibi ni, Salahuddin Al-Idlibi. Dia ulama hadis tapi alirannya Asy'ariyah. Dia menyatakan hadis ahad tidak boleh jadikan sebagai perkara akidah secara induk. Tetapi hadis ahad boleh jadi akidah jika telah didokong oleh sesuatu benda yang qat'i. Contoh Quran telah menyatakan ada azab kubur. Contoh. Tiba-tiba ada hadis ahad yang dia mendetailkan azab kubur. Itu boleh terima. Mendetailkan azab kubur itu boleh terima. Tapi kalau tak ada, andai ni sebab benda itu dah ada. Contoh andainya Quran tak ada sebut tentang azab kubur. Tiba-tiba ada hadis had yang cerita azab kubur. Nak jadi perkara akidah tak boleh. Itu komentar daripada Dr. Salahuddin Al-Idlibi. Ada kitab dia, anda tengah baca, tak ingat apa nama kitab. Kitab hadis lah. Jadi tapi ada yang pandangan dia kata boleh. Ada boleh. Dan Dr. Salahuddin Al-Idlibi dia kata dia tolak pandangan yang mengatakan hadis ahad induk perkara akidah bermula daripada hadis ahad tu, dia tak setuju sebab dia kata di situlah melahirkan perbalahan dalam
melihat perkara akidah. Itulah ada debat panjang lebar lah begitu. Wallahu a'lam. Salman Khan juga ayah Islam, mak Hindu. Kalau di India undang-undang dia benarkan awak macam mana? Macam tu jelah kan. Salman Khan, ya ayah dia Islam, mak dia Hindu. Shah Rukh Khan pun dia tu Islam, mak bini dia Hindu kan. Mungkin dia pakai argument ulama India dulu yang pada zaman zaman Jalaluddin Akbar dulu gitu. Wallahu a'lam. Super ya. Cumanya sebab Isma PAH tu dah jadi kerajaan. Itu yang tak jadi isu tu. Tak bising sangat tu. Orang pakatan dia tak suka tajuk-tajuk macam ni. Kan? Kalau dia orang bangkitkan tu pun sekadar gurau-gurau, bukan serius pun kan. Itulah orang pakatan. Tapi bila orang PAH, orang Isma contoh, dia orang kalau tak jadi kerajaan dulu, lawan gila-gila lawan. Serang gila-gila serang. Tapi bila jadi kerajaan je lain lah nada dia. Gitu. Wallahualam. Ya, furu' akidah boleh tak ada apa pun. Apa itu hadis ahad? Hadis ahad adalah hadis yang tidak mutawatir. Hadis mutawatir ni adalah sesuatu hadis yang telah diriwayatkan oleh seorang perawi. Contoh Nabi Muhammad sebut hadis, 10 orang sahabat dengar. Ada kata 10, ada kata lebih, ada kata 7. Tu khilaf tak nak bahas lah. Misal contoh mudah-mudah 10 orang. Nabi sebut satu hadis, satu perkataan, 10 orang sahabat dengar. Lepas tu daripada seorang tu pula 10 orang. Yang kedua pula 10 orang. Yang ketiga pula 10 orang. Jadi sampai kat kita yang tu dipanggil hadis mutawatir. Ahad ni tak, Nabi sebut seorang je dengar. Nabi sebut mungkin 2 orang je dengar, 3 orang, tak sampai kadar yang ditetapkan lah. Maka dipanggil sebagai hadis ahad. Hadis mutawatir ni confirm, tidak boleh ditolak. Siapa tolak, murtad. Tapi ada satu lagi dipanggil hadis ahad. Hadis ahad ni, di situlah timbul hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan. Kadang-kadang hadis sahih. Tapi hadis sahih tu ada pula kritikan, jadi dhaif balik. Ada itu dipanggil hadis ahad. Wallahu a'lam. Perkahwinan antara agama berlainan dibenarkan di Indonesia lah. Mohon pencerahan. Macam tadi, macam dalam kupas tadi lah kan? Macam berlaku di India, macam tu je lah kan? Berdasarkan kepada hujah-hujah yang nak kemukakan awal tadi. Panjang lebar dah nak bahas. Tengok balik hujah-hujah anda tadi. Gitu je lah. Betul ke Maulana Zarwali Khan ni buat lawak? Dia buat lawak. Dia cakap dia hebat macam Imam Ibn Hajar sebab Maulana Fawzi bagi tahu. Betul. Anda boleh ikut lagi. Masa Maulana Fawzi sebut tu, masa Maulana Zarwali Khan sebut tu, bukan sekadar Maulana Zarwali Khan ni, Ana pun ada kat situ. Ana sebut perkataan dia. Sare dunia mein sabse alim tin hai. Nombor 1 Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Azam Ibn Abu Hanifah. Nombor 2 Nombor 1 Imam Azam Imam Abu Hanifah. Nombor 2 Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Nombor 3 mehu. Kata dia. Dia kata dalam dunia ni yang paling alim ni 3. Nombor 1 Imam Abu Hanifah. Nombor 2 di Imam Abu Hanifah ni dia orang panggil Imam Azam, imam besar. Nombor 2 Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Padahal Ibn Hajar Al-Asqalani tu mazhab ni Syafi'i. Lepas tu dia ketiga, nombor 3 mehu. Nombor 3 aku. Tu lawak dia. Dia memang Zarwali Khan ni lawak sebenarnya. Maulana Zarwali Khan ni memang lucu. Alim, hebat tapi lucu. Kita dekat Malaysia, ramai ustaz-ustaz kita lucu, dia tak alim. Dia boleh buat lawak, itulah kita gelak lah. Tapi ilmu dia tak setara mana pun. Tapi dekat Pakistan, ulama yang lucu-lucu kadang alim, ilmu dia banyak gitu. Wallahu a'lam. Budaya perkahwinan di India memang agak kompleks untuk difikirkan. Dari zaman raja-raja dahulu, ada raja Muslim India yang dikatakan dalam sejarah mempunyai isteri yang sangat ramai. Kekejamannya amat dahsyat. Sebab ada tengok video Maulana Asri pasal isu kalam Allah. Betul lah tu. Betul. Terbaik macam tu lah. Sekarang susah kita nak nilai betulkah dia mengikut Alkitab. Lebih baik dia peluk agama Islam, masuk Islam dulu baru boleh kahwin. Habis cerita saya. Wallahualam. Okey. Ada soalan lain? Sila, tafadhal.
Okey, ada ya. Kalau tak ada cukuplah. Lain kali pula wallahu alam. Esok tak ada Esok tak ada live Facebook sebab esok ada urusan, ada program malam esok. Ada orang nak jumpa. Pada malam ni cukuplah sekadar ni, wallahu alam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.